Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek Sains Komputer 1.2 Algoritma. Sebelum kita meneruskan pengajaran kita pada hari ini, jangan lupa algoritma. Secara umumnya anda semua telah belajar tajuk algoritma ini semasa tingkatan 1, 2 dan 3 dulu dalam subjek asas sains komputer. Jadi kita berjumpa lagi tajuk ni di tingkatan 4 tajuk algoritma. Basically-nya samalah, tak? Sama je. Okey, kita tengok tajuk ni Ini secara umum tajuk ini algoritma. Okey, apa yang dikatakan algoritma? Okey, jadi algoritma ini merupakan satu set arahan untuk menyelesaikan masalah. Okey, dia merupakan satu set arahan. Ingat tu, set arahan. Dia punya keyword di situ. Untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah yang telah diberi. Jadi arahan-arahan yang kita buat itu adalah terperinci. Di mana arahan itu dapat diikuti oleh pembaca. Orang yang membaca arahan-arahan tersebut, dia tahu, dia faham apakah arahan-arahan tersebut. Jadi algoritma ini dapat dihalusi dengan menambahkan butiran. Kita tambah lagi butiran dia. Nanti kita akan tengok macam mana nak menambahkan butiran dia untuk kita perhalusi supaya algoritma itu menjadi lengkap. Contohlah kalau kita pergi ke kantin. Okey. Kita nak membeli makanan di kantin semasa waktu rehat. Okey. Dia apa yang perlu kita buat sebenarnya? Okey. Cuba kamu bayangkan, kamu pergi ke kantin. Yang pertama, kamu beratur. Okey. Lepas tu, lepas beratur sampai kamu punya turn, kamu memilih makanan yang nak beli. Okey. Lepas tu, kamu membayar. Membayar apa ni? Kamu membayar wang makanan tersebut. Okey, jika wang yang kamu bayar itu lebih, okey, kamu tunggu. Seterusnya tunggu untuk dapatkan parking. Dan seterusnya ambil makanan. Dan seterusnya pergi ke tempat duduk, meja makan. Okey, itulah secara umumnya. Maksudnya algoritma ni dia arahan yang terperinci, step by step, untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang tadi, yang contoh yang cikgu bagi tadi, contoh membeli makanan, masalah membeli makanan di kantin. Okey, ciri-ciri algoritma. Ada 3 ciri-ciri algoritma. Yang pertama, butiran jelas. Maksudnya orang yang membaca algoritma kita itu jelas, faham. Yang kedua, boleh dilaksanakan. Maksudnya algoritma kita itu boleh dilakukan, boleh dijalankan, boleh dilaksanakan. Dan yang ketiganya, mempunyai batasan. Okey, ini ciri-ciri wajib, 3 ciri-ciri wajib algoritma. Kena ingat ni, yang pertama butiran jelas, yang kedua boleh dilaksanakan, dan yang ketiga mempunyai batasan. Okey, kena ingat Mungkin ada soalan bertanya nanti. Ada soalan dia, contohlah, nyatakan ciri-ciri algoritma. So 3 markah. Okey, so dia ada 3 poin di sini, 3 markah. So kamu kena ingatlah, yang pertama butiran jelas, yang kedua boleh dilaksanakan, dan yang ketiga mempunyai batasan. Okey, kita tengok satu-satu. Apa yang dimasukkan dengan butiran jelas? Butiran jelas ini maksudnya kita kena pasti input. Apa input yang hendak dimasukkan oleh pengguna, kena pasti.
daripada masalah yang kita hendak selesaikan. Matlamat proses, apa proses yang berlaku, dan juga output, apa output yang hendak dikeluarkan. Ini masuk butiran yang jelas. Seterusnya kita tulis arahan-arahan umum untuk memproses input kepada output. Tulis arahan-arahan umum untuk memproses input kepada output. Ini yang dimasukkan dengan butiran jelas. Okey, seterusnya apa yang dimasukkan dengan boleh dilaksanakan. Analisis setiap arahan. Maksudnya arahan yang kita buat dalam arahan yang kita tulis dalam algoritma itu boleh kita analisis untuk kita menilai kejelasan arahan itu sehingga boleh dilaksanakan. Jika kurang jelas, kita halusi arahan umum dengan menulis arahan yang terperinci. Okey, contoh tadilah dalam masalah kita membeli makanan di kantin. Okey, katakan kita dah pilih apa tu makanan, kita bagi wang. Okey, jadi di situ sebenarnya kurang jelas. Bila kita bagi wang itu adakah mencukupi ataupun tidak. Okey, kita halusi lagi masalah tersebut. Kita katakan kita bagi wang yang mencukupi. Okey, ataupun kita bagi wang yang melebihi dan langkah seterusnya kita menunggu baki wang tersebut. Itu contohlah. Lepas itu kita buat penilaian sama ada arahan terperinci masih perlu dihalusi ataupun tidak. Okey, jika arahan yang terperinci itu dah cukup, dah jelas, okey, kita buat penilaian sama ada arahan terperinci masih perlu dihalusi ataupun tidak. Okey, seterusnya yang ketiga, mempunyai batasan. Maksud mempunyai batasan di sini, kita buat perhalusan bagi setiap arahan umum yang masih kurang jelas. Kita buat lagi perhalusan dia, kita kaji lagi. Arahan yang terakhir mestilah menghasilkan output yang dikehendaki. Okey, itu maksudnya mempunyai batasan. Akhir sekali, apa output yang kita kehendaki. Jadi arahan-arahan yang kita buat itu mesti mendapati output yang akhir sekali yang kita kehendaki. Okey, seterusnya kriteria algoritma yang baik. Apakah kriteria yang perlu ada bagi menghasilkan algoritma yang baik? Yang pertama, prosedur. Okey. Jadi prosedur langkah demi langkah dalam menyelesaikan satu masalah atau mencapai satu matlamat. Yang pertama, kriteria dia ialah prosedur dia. Dia mesti step by step bagi menyelesaikan masalah dan mencapai output yang kita kehendaki. Yang kedua, input dia. Maksud input di sini ialah informasi yang dimasukkan untuk diproses melalui prosedur yang ditetapkan. Okey. Apa yang kita kehendaki daripada pengguna untuk masukkan input. Apa yang pengguna perlu masukkan input. Yang ketiga ialah output. Output dia data yang telah diproses berdasarkan input yang diberikan dalam prosedur. Bagaimana bagaimana formula yang kita gunakan daripada input yang dimasukkan oleh pengguna untuk menghasilkan output yang dikehendaki dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okey, itu 3 ciri-ciri algoritma yang baik. Okey, dah habis. Ini secara umum. Okey, tajuk algoritma. Lepas ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya, 1.21 dan seterusnya berkenaan dengan algoritma. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.